Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, dan salam satu haluan sehaluan. Bertemu kita di program tuition online Perlis Mengaji yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menerusi slot sains tingkatan 2 hari ini bersama saya, Cikgu Arifah Raida binti Muhammad Fauzi, Guru Sains SMK Dato' Ali Ahmad. Okay, dengan tajuk hari ini yang saya akan cover ialah asid dan alkali. Okay, so asid dan alkali antara tajuk yang kita kata nampak mudah, nampak familiar, dah biasa dengar daripada sekolah rendah pun dah belajar kan masa tahun 5, betul? Okay, so tengok gambar di sini. Mengapakah sesetengah buah berasa masam? Pernah tak terfikir, kenapa oren masam? Kenapa ada buah yang pahit-pahit kelat kan? Kenapa ada buah yang manis? Okey, tengok gambar buah kat sini pun, sedapnya rasa nak makan je sekarang kan? Okey, so murid-murid cuba imbas kembali asid dan alkali yang murid-murid telah pelajari semasa murid-murid sekolah rendah dulu. Ingat tak cikgu pernah ajar dulu kan? Macam mana kita nak tahu bahan ini asid, nak buat macam mana? Macam mana kita nak tahu makanan ini alkali, kita nak buat macam mana? Ingat kan? Okey, so bila datang tingkatan 2 ni, murid-murid akan terus mempelajari lagi asid dan alkali ini dengan lebih mendalam. Okey, dengan lebih mendalam. Okey, dia tak akan sampai di sini juga. Nanti bila naik tingkatan lain pun awak akan jumpa juga asid dan alkali. Okey. Lepas macam sekolah rendah mungkin awak tak didedahkan dengan kata apa asid kuat. Asid bermain dengan bahan kimia. Tak ya, tapi sekolah menengah, okey, kalau ikutkan tajuk hari ini, buku teks muka surat 125 bab 6, buku teks tingkatan 2. Cikgu bawa juga hari ini. Murid-murid juga boleh rujuk buku murid-murid, okay? And then cikgu nak cerita sebenarnya untuk topik ini dia banyak eksperimen yang perlu dijalankan di dalam makmal. Sebab ia melibatkan asid hidroklorik pekat. Okay? Dan kalau kata asid hidroklorik pekat, alkali pekat, memang murid-murid tak boleh buat sendiri sebab murid-murid baru tingkatan 2. Okey, jadi untuk tajuk ini cikgu akan tunjukkan secara video lah ataupun dan gambar sebabnya asid pekat memang sangat bahaya dan hanya dijalankan di dalam makmal yang ada kebut wasak, makmal kimia. Okey, so seterusnya, asid dan alkali boleh didapati di dalam pelbagai bahan kegunaan harian kita. Betul tak? Jangan tak tahu hari-hari yang kita makan tu sebenarnya ada benda asid, ada benda yang alkali. Nanti cikgu akan pergi dengan lebih mendalam. Okey? So soalan dia, apakah bahan berasid dan beralkali yang anda tahu? Cuba tengok dia keliling dalam rumah awak. Pergi dapur. Cuba cari, ada dalam bawah tudung atau dalam peti ais, ada buah oren tak? Okey, ada kopi tak? Ada susu tak? Okey, semua alat bahan-bahan makanan itu asid ke alkali? Macam mana nak tahu cikgu? Okey, ada kaedah-kaedah yang sesuai yang kita boleh kenal pasti.
Susu, asid atal alkali, telur, ikan. Pernah awak terfikir tak benda-benda macam tu kan? Awak nampak asid alkali, masam, pahit. Macam tu je kan. Tapi awak tak tahu rasa-rasa lain tu asid ke dia, alkali ke dia kan? Okay. So, kita akan pergi meneroka hari ini dan di bawah 6 subtopik, iaitu kita akan cari asid dan sifat-sifatnya. Kita akan go through. Yang kedua, alkali dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, penunjuk. Penunjuk ni apa? Okey, dekat penunjuk ni nanti saya akan tunjukkan 5 kaedah di mana bagaimana kita nak kenal pasti sesuatu bahan tu. Contoh saya bawa hari ni. Okey, ini adalah lemon. Okey, ini adalah lemon. Ini adalah apa? Limau. Okey, limau purut. Okey, so bahan-bahan yang saya bawa hari ni saya tak bawa untuk tunjuk test, tapi saya bawa untuk tunjuk alat-alat ni memang ada yang asid, memang ada yang alkali. Jadi penunjuk ni ada 5 jenis penunjuk yang boleh membuktikan lemon ini asid ke alkali, kopi ini asid ke alkali. Okey, so 5 penunjuk ini akan membantu kita mengenal pasti. Dan yang keempat, kekuatan asid dan alkali sejauh mana. Macam mana kita nak tahu asid kuat? Berapa bacaan dia? Macam mana kita nak tahu alkali kuat? Berapa bacaan dia? So, kita akan go through ini nanti. Seterusnya, kegunaan asid dalam kehidupan harian. Memang banyak sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Dan akhir, kegunaan alkali dalam kehidupan harian. Okay? Now, cikgu go through asid dan sifat-sifatnya dulu, yang mana sebenarnya awak dah familiar. Okay, asid dan sifat-sifat dia, alkali dan sifat-sifat dia awak dah familiar. Saya just buat revision sikit dan kita akan go through lebih mendalam. Baik, asid dan sifat-sifatnya. Okey, yang pertama sifat-sifat asid adalah mengakis. Okey, apa yang membuktikan dia mengakis? Okey, tengok dekat gambar yang pertama ini. Eksperimen ini sememangnya dilakukan di dalam makmal dan kimia yang ada kebuk wasap. Sebab dia asid hidroklorik pekat. Okey, kalau kena tangan bahaya. Alright, so sifat dia apa? Tengoklah, bila kita titiskan asid tu di atas kertas turas, di atas jubin putih ni, apa yang berlaku? Kertas turas berlubang. Bila berlubang tu bermaksud wow, it's something yang boleh koyakkan, betul tak? Bukan senang asid ni, dia boleh koyakkan kertas. Okey, memanglah kertas tu senang. Cuba awak bayangkan asid kuat awak tuang dekat pakaian. Apa efek? Kat kulit lah paling senang. Kan? Akan jadi apa-apa ke tak jadi apa-apa? Okey, kalau asid pekat yang power tu memang boleh menyebabkan kulit kita melecur. Hati-hati. Yang kedua adalah sifat asid masam. Okey, contoh cuka bersifat masam, contoh lemon juga bersifat masam. Okey, macam mana tahu? Boleh jadi rasa kan, kita rasa dengan lidah kita dah tahu ia adalah masam. Okey, so yang ketiga sifat-sifat asid adalah pH kurang daripada 7. Di tangan cikgu ini adalah kertas pH. Okey, kertas pH ini memang berwarna kuning, ada juga yang berwarna macam krim sikit. Dia terpulang kepada dia punya company lah, tapi yang pastinya indikator dia ada 14 warna yang membuktikan dia sama ada dia asid atau alkali. Okey, so kalau untuk asid, sifat dia pH dia, nilai dia mesti kurang daripada 7. Ni awak dah belajar sekolah rendah kan? Okey, kurang daripada 7. Baik, yang keempat, apa pula sifat asid? Menukar kertas litmus biru ke merah. Nak ingat, asid memang sifat dia menukar kertas litmus biru ke merah. Pembuktian dia macam ni lah. Okey, dia celupkan kertas litmus biru ke dalam satu larutan yang bersifat asid, dan apa yang berlaku? Kertas litmus biru itu bertukar menjadi merah. Okey, next. Sifat-sifat asid yang kelima adalah ia menghasilkan hidrogen. Macam mana tu cikgu? Okey, apabila asid hidroklorik dimasukkan di dalam, kita masukkan pita magnesium dulu. Okey, ada video sebenarnya kat sini. Okey, saya tekan ya dan saya akan ceritakan. Alright, so kita play. Di sini ada pita magnesium iaitu logam. Okey, kita masukkan
pita magnesium logam dulu, and then kita masukkan asid hidroklorik, dan dengan cepat-cepat kita tutup dengan jari gas yang terkumpul. Dalam masa yang sama, nyalakan kayu uji bernyala, letakkan dekat muncung tu, angkat jari sikit, masukkan api tu. Apa yang berlaku? Akan menghasilkan bunyi pop. Tadi ada video saya tunjuk kat sini. Nampak tak video dia tunjuk ada macam meletup. Tu. Ni pop. Sebab apa? Apabila logam bertindak balas dengan asid hidroklorik, itu asid, dia akan menghasilkan hidrogen. Jadi gas hidrogen itulah yang menghasilkan bunyi pop. Okey, kena ingat, asid dia memang boleh bertindak balas dengan logam, itu sifat-sifat asid dan dia menghasilkan gas hidrogen. Okey, itu 5 sifat asid. Now, kita pergi ke sifat-sifat alkali pula. Okey, alkali pula apa dia cikgu? Okey, bagi sama juga, berbeza sikit je, okey. Yang pertama, sifat alkali adalah mengakis. Sama juga dengan kes asid tadi. Ini adalah alkali yang kuat, iaitu larutan natrium hidroksida pekat. Juga bahaya, juga dijalankan di dalam kebut WhatsApp dalam makmal. Tidak boleh murid-murid buat, hanya demonstrasi oleh guru. Okey? Dan apa yang berlaku? Kertas turas berlubang menunjukkan betapa kuatnya alkali itu. Okey? Ada juga alkali lemah sebenarnya. Tapi dalam kes ni saya nak cerita the worst case is memang alkali kuat memang boleh menyebabkan kertas turas berlubang. Okey, yang kedua. Apa sifat asid alkali yang kedua? Iaitu pahit dan licin. Okey, contohnya sabun berasa pahit dan licin. Tak payahlah rasa kan sebenarnya. Dah tahu licin, memang automatically alkali bila dia licin dia akan ada rasa pahit. Itu sifat alkali. Seterusnya yang ketiga, sifat alkali ialah pH, nilai pH dia lebih daripada 7. Asid tadi berapa? Kurang daripada 7. Alkali lebih daripada 7. Okey. So nanti kita akan tunjuk. Yang keempat pula, menukar kertas litmus merah ke biru. Itu alkali. Maknanya terbalik. Okey, terbalik. pH kalau asid tadi pH dia kurang daripada 7 kan? Okey, so alkali pH dia lebih daripada 7. Yang keempat pula, asid tadi kertas litmus biru ke merah. Tapi alkali menukar kertas litmus merah ke biru. Dan yang kelima. Okey, yang kelima ini adalah, bolehkah logam bertindak balas dengan alkali? Hasil daripada eksperimen ini, logam tidak bertindak balas dengan alkali. Apa yang berlaku? Cuba murid-murid tengok. Ada pita magnesium dalam tabung uji. Okay, cikgu masukkan natrium hidroksida cair. Dan apa yang berlaku? Tak ada apa yang berlaku. Tutuplah jari tu macam eksperimen tadi. Lepas tu letaklah kayu uji menyala tu dekat muncung tabung uji tu, tetapi tiada berlaku apa-apa. Bermaksud tidak menghasilkan apa-apa yang gas apa-apa kan. Macam tadi, asid menghasilkan gas hidrogen, alkali tidak menghasilkan apa-apa. Maknanya tidak bertindak balas, tak ada kesan. Okay? So, kita pergi pula kepada sebelum tu. Kita senang cakap asid, alkali. Macam mana kita nak tahu? Okey, adakah macam kita kata macam indikator ataupun faktor peranan yang mana membuktikan sesuatu bahan tu bersifat asid dan alkali? Ialah air. Okey, air memang penting. Okey, kalau tak ada air, sesuatu bahan tu memang tak boleh nak buktikan ia adalah asid atau alkali. Sebagai contoh, cikgu pegang ini adalah baking powder. Dia serbuk kan? Okey, cuba bayangkan cikgu ambil kertas litmus merah, cikgu letakkan dekat serbuk baking powder ni, agak-agak awak ada tak berlaku tindak balas? Tiada berlaku tindak balas sebab dia kering. So kita kena masukkan air. Sebagai contoh dalam gambar ni lah awak tengok. Okey, dalam dalam gambar ni, asid dulu kita tengok tanpa air. Kertas litmus biru tidak berubah warna. Mula-mula dia masukkan asid etanoik glasial asid lah. Dan tak ada air, kering. Dan apa yang berlaku? Tiada kesan. Kertas litmus biru tidak berubah warna. Lepas tu yang kedua, asid etanoik tu kita masukkan dalam air. Masukkan air dalam tu, apa yang berlaku? Kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Itu dah membuktikan dia ialah berasid. Okey, dan yang ketiga, yang kedua adalah alkali. Macam mana nak buktikan alkali pun mesti kena ada air lah, baru dia boleh buktikan dia adalah alkali. Okey, tengok
Yang pertama diletakkan pepejan natrium hidroksida tanpa air. Lepas tu dia letaklah kertas litmus merah. Apa yang berlaku? Tiada berlaku perubahan warna. Okey, by the way, bila kita masukkan air pula, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Nampak tak di situ? Nampak tak di situ bahawasanya peranan air ini memang sangat penting untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Okey, ini adalah bahan. Apa itu bahan berasid? Okey, bahan berasid adalah bahan yang mengandungi asid. Bahan beralkali apa pula? Bahan yang mengandungi alkali. Alright, ini adalah contoh-contohnya. Kalau apple berasid, kopi pun berasid, baking soda adalah alkali. Dulu masa cikgu sekolah rendah dulu lah. Cikgu faham sebab kopi, cikgu faham kopi tu pahit kan. So, bila pahit, cikgu kata, kopi alkali lah. Sebenarnya tak ya, anak-anak murid. Kita kena uji dulu, baru kita boleh buktikan bahawa ia adalah asid atau alkali. Boleh nak? Okey, ini adalah benda yang harian yang berlaku dalam hidup kita. Perasan tak kenapa orang cakap kena makan makanan yang seimbang, kena makan ikut gizi seimbang? Perasan tak? Perasan. Sebab itu adalah untuk peneutralan dalam badan kita. Seperti awak tengok di sini nak. Makanan yang mengandungi alkali, kemudian bawang, timun, avokado, anggur, brokoli, satu lagi tembikai. Okey, air ni kat tengah-tengah sebab apa? Air adalah neutral. Air mempunyai nilai pH dia 7 sebab dia neutral. Dan makanan yang mengandungi asid adalah daging, roti, keju, ni cube gula, kopi, ikan dan telur. Perasan tak? Ini adalah kategori protein dan juga lemak. Betul tak? Ini adalah kategori sayur-sayuran dan buah-buahan. Perasan tak? Jadi sebab tu kalau nak makan, tak boleh makan lauk saja, tak boleh makan sayur saja. Kena seimbang. Ambil lauk sikit, ambil air sikit, ambil air wajib lah, dan ambil pula buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Nasi karbohidrat dia geng lain. Ada portion yang sikit pun dah okey. Orang yang nak diet biasanya dia buat macam tu. Nasi dia tak makan, dia ambil protein, dia ambil air yang banyak dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. So ini adalah hari-harian yang kita lalu. Okey, memang inilah makanan harian kita. Memang kita tak perasan selama ni memang kita duk makan asid dan alkali. Alright. So, kita patah balik ke penunjuk. Okey, now kita nak membuktikan bahawa bahan-bahan yang berasid tu macam mana kita nak tahu. Ada 5 penunjuk. Alright. So, kita tekan penunjuk. Penunjuk yang pertama adalah kertas litmus. Okey, nampak ada kertas litmus merah dan biru ujung atas tu.